Saya takut dia tengah tergolek, terkilang tu. Iyad lah. Tak pernah dengar nama Iyad kan? Tak boleh cikgu. Kenapa Wafik? Tak, Iyad. Awak bukan dulu sekolah agama ke? Mesti kat sekolah agama hari-hari baca doa. Boleh cuba baik baca doa. Come on lah Iyad. Tengok Nabil pun. Cepatlah. Request ramai ni. Okay, okay. Yeay. Alhamdulillah. Rahman-Rahim. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak. Mansyur alaina min huzaini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Macam ni lah Iyad, Azam. Masuk tingkatan 5, dah abang-abang jadi senior kan. Berani untuk menyahut cabaran, memimpin kan. Right, Alhamdulillah. Okay, right. So kita mulakan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab tajuk tingkatan 5 hari tu punya soalan SPM tak susah tau. Soalan SPM, saya dengar cakap syuting lah kan. Syuting cakap soalan SPM Bio hari tu dia kata teraya lagi susah. Soalan tingkatan 4 awak, esei tu lagi susah. Dia orang punya esei hari tu senang, dia kata senang. Tapi yang susah untuk dia orang kata adalah soalan kertas 1. Kertas 1 tu dia orang kata banyak soalan, jawapan dia macam ada 2 lebih yang betul. Tapi masalah dengan bio dia nak pilih betul dan tepat. So dia orang kata soalan yang dia orang tak berapa nak confident nak skor tinggi adalah kertas 1. Sebab kertas 1 itu jawapannya lebih kurang sama, ayat panjang-panjang. Dan soalan kertas 2, if I'm not mistaken, ada yang cakap form 5 banyak masuk. Saya assume macam takkanlah dia masuk banyak form 5. Rupanya form 5 ni banyak masuk. Topik form 5 adalah topik yang penting sekali. So maksudnya pembahagian dia tu 50-50. Dia tak adalah nak bagi kata soalan tu tingkatan 4 60%, tingkatan 5 itu tingkatan 5 tingkatan 5 berapa ya? Tingkatan 5 tu 40%. Lepas tu dia punya essay, if I'm not mistaken, essay dia orang keluar macam 2 esei tingkatan ni yang tricky sikit. 2 esei tingkatan 5, 1 esei tingkatan 4. Esei wajib itu adalah esei wajib tingkatan 5. So basically esei tu sebenarnya banyak yang keluar adalah tingkatan 5. Dia keluar teknologi hijau, variasi, tingkatan 4 punya soalan dia orang keluarkan pasal jantung kot, sistem peredaran darah. So tingkatan 5 adalah satu tajuk yang besar sikit. So basically kita cuba relax-relax tau. Saya rasa apa-apa kena minat lah kan. So kita relax je lah belajar tajuk tumbuhan ni. Tapi ingat tau, kita kena cerita pasal tumbuhan. Sebab kalau tak ada tumbuhan, tak adalah makanan kan, sumber makanan. So kita mulakan tau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nervous sikit tajuk tumbuhan ni tau. Tapi saya cuba. Now, organisasi tisu tumbuhan dan tisu tumbuhan dan juga pertumbuhan. Ini dalam buku teks awak bab 1 dan saya bagi tahu awak sebenarnya kalau macam sini awak sebelum-sebelum ni sebenarnya kita orang pakai buku teks je dah cukup. Awak tak pakai buku rujukan pun tak apa. Tapi sebenarnya buku teks nak kena pulang kan. Tu je lah. Tapi again, siapa nak beli buku teks, duit ada lebih sikit, korang belilah buku teks yang ini. Tapi kalau macam budak lelaki, macam saya ada macam hari tu ada Adam. Adam dia bio ni dia tak berapa sangat sebab dia lebih suka pada fizik. Dia beli buku yang sas badi yang banyak gambar pun boleh. Dia ikut awak tau, kesesuaian awak. Awak style macam mana. Ada orang budak dia suka yang membaca yang banyak sangat fakta. So dia pakai buku ni. Tapi ada orang yang dia suka photographic memory, dia tak suka banyak tulisan. Dia rasa semak. So you guys beli buku pendek kecil sas badi pun okey. Mana-mana lah. Tapi saya pakai buku teks. Okay. Now, so hari ni kita nak belajar mengenai apa? Kita nak ajar ni dulu tau. Ini adalah tisu tumbuhan, organisasi tisu tumbuhan. So dalam organisasi tisu tumbuhan, kita nak belajar 2 jenis tisu tau. Relax je, 2 jenis tisu.
kita ada tisu muda yang mengalami mitosis namanya meristem. So awak ingat, meristem adalah tisu muda yang mengalami mitosis. Triple M. Meristem, mitosis, muda. Bilalah daripada tisu meristem ni nanti kita nak cerita daripada tisu meristem ni nanti dia boleh berubah menjadi tisu kekal. Asalnya semua muda, lebih kurang sama. Dia macam manusia tau. Macam nak bayangkan kalau ibu tu pregnant, perasan tak kalau orang pregnant yang trimester pertama, maksudnya 3 bulan pertama, korang macam tak nampak perut tu bertambah tau. Macam mana perut bertambah pula. Dia punya diameter uterus tu besar lah kan. Awak rasa macam, yelah kecil je kan, nampak tak nampak apa. Pregnant ke? Tak nampak kan. So basically, kalau dalam meristem ni, biasanya meristem ni dia ada kaitan dengan pertambahan bilangan sel sebab dia melibatkan mitosis. Dan biasanya dia lebih kurang sama. Okay, so daripada tisu meristem kita nak belajar, kita akan belajar dia akan jadi tisu kekal. Okay, now tisu meristem ni dia terbahagi kepada dua tau, tengok dia punya position. Pertama atasnya adalah pucuk. Pertama apex tau. Apex ni kalau in English, apex ni merujuk kepada hujung tau. On the tips, apex. Apex ada dua tempat, sama ada di pucuk atau di akar. Apex, awak ingat apex ni bahasa Inggeris. Apex tu something on the tips. The tips tu tak kisahlah. Tips tu hujung tu tak kisahlah. Hujung atas atau hujung bawah. Asalkan apa-apa yang terletak di hujung itu kita panggil sebagai apex. So apex bahasa Inggeris panggil sebenarnya merujuk kepada apa-apa yang berada di hujung. Di hujung. Sama ada hujung atas atau hujung bawah. Kalau hujung atas pokok, sebenarnya apa yang ada dekat hujung atas pokok? Pucuk. Yeay, kita ada pucuk. Kalau bawah? Akar. Yeay, akar. Wih, Faiz Hakimi dah masuk. Akar, Alhamdulillah. Okay, now. So, awak ingat macam tu je. Apex merujuk, bahasa Inggeris sebenarnya merujuk kepada something yang ada dekat tips. Dekat hujung. Lepas tu, bahasa Inggeris pula, ni banyak pakai bahasa Inggeris tau. Meristem lateral. Lateral sebenarnya dia merujuk kepada sisi. So, anything lateral, we call as lateral adalah sisi. So, lateral merujuk keadaan sisi. Okay. Now, kalau kekal kita ada orang ingat macam Eva. Kataan dia ada orang hafal sebagai Eva, perempuan Eva. So, tisu kekal awak kenali dia adalah Eva. So, which is kita ada epidermis, kita ada vaskular, kita ada asas. Macam main hafal je ni. Relax je. Okay. Bio memang kena hafal. Tapi sebenarnya hafal ni pun is part of learning process. Awak jangan, untuk saya tahu, awak jangan menidakkan kuasa menghafal ni. Kalau saya tak silap dulu sebelum kita ada Al-Quran ditulis, semua kita bergantung pada orang yang hafaz Al-Quran. So anything, sebenarnya mana-mana mesti ada orang yang tukang hafal. So menghafal ni pun is part of learning process. So jangan merendah-rendahkan kuasa menghafal ni. Okay. Now, so tisu kekal kita ada Eva. So Eva ni awak tengok kat situ, tisu asas ada 3 jenis. Kita ada, kalau saya ingat dulu macam ni tau. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Saya ingat adalah, ada orang ingat PSK. Kalau saya ingat pakcik saya, kacak. Ni suka hati awak lah. Okay. Kalau tisu vaskular, kita ada xylem, kita ada phloem. So hari ni nak belajar tu je. Relax. Okay. So, hari ni kita nak belajar yang ini je. Mengenal pasti jenis bahagian tisu yang terlibat dalam pertumbuhan, menghuraikan kedudukan zon pembahagian sel dan juga zon pembahagian sel, zon pemanjangan dan juga zon pembezaan. Right. So, ini tadi kita dah cakap lagi sekali, tisu tumbuhan ada 2 jenis. Sekejap saya ada soalan. Korang tahu tak guna pulse? Tahu kan? Okay, jom. Tahu, okay, yeah. Saya tak sempat lah, saya tak sempat nak buat kuis yang cantik-cantik.
Saya satu family positif COVID. So sebab tu saya ada kat rumah. So yang teruk sikit anak saya teruk sikit lah. Sebab saya dah 2 dos, anak saya baru 1 dos. So basically orang jaga kesihatan tapi saya macam, saya okey lah. Kalau saya tak okey, saya tak buat kelas lah kan. Cuma tu lah, dia 3 orang budak kecil bila kena dia teruk sikit lah. Dia panas, sakit kepala. Dan yelah, macam tu lah. Okay, now so kita nak cerita kat sini. Now tisu tumbuhan ada 2 jenis tadi. Yang muda kita kenali sebagai meristem. So apakah ciri tisu meristem? Tisu meristem ni adalah, awak nak bayangkan macam ni tau. Kalau saya nak bayangkan tisu meristem ni kan macam baby. Korang pernah tengok tak baby kalau dekat hospital? Muka lebih kurang sama je. Korang tengok kalau saya lah kan. Saya tak nampak beza mana satu. Sebab tu kadang-kadang ada orang pernah tak teringat ada satu cerita yang kat Kelantan. Yang dia tertukar baby masa kecil. Pernah tengok tak? Cerita tu macam drama tapi betul. Pernah tak baca surat khabar? Yang diorang kembar. Sekali diorang tertukar kembar. And then diorang pergi kat mana? Kat Kelantan kan. Diorang ada kawan dia cakap ada budak perempuan tu muka sebiji macam kau. Lepas tu diorang pergi tak macam mana rupanya muka dia sebiji. Lepas tu tak macam mana diorang buat DNA test sebab diorang kembar seiras tau. So macam image cermin. So bila diorang buat DNA test, rupanya diorang memang sebenarnya adalah adik-beradik yang dulu yang jadi kembar dia tu sebenarnya bukan kembar asal dia. So basically macam cerita tu sedih sikit lah. Tapi kita nak cakap tisu meristem ni dia macam tisu yang muda yang basically kita tak nampak beza. Okay, so bila sel ni kecil, dia muda. Macam mana dia muda? Sebab masa ni dia baru mengalami mitosis. Lepas tu kita kata tisu yang muda ini, tisu meristem ini ada 2 jenis. Satu adalah apex, satu adalah lateral ataupun sisi. Ni lama saya tahu. Sebenarnya dia dah tukar. Namanya adalah lateral. Sekejap lateral. So dia adalah lateral. Now dalam tajuk ni, tadi kita cerita, tajuk ni bab 1 ni sebenarnya adalah, saya tak sampai pukul 11.30 tau. Pas semalam dengan budak tingkatan 4 saya boleh buat sampai 11.30 sebab tajuk dia tak berat tau. Membebel ni tak adalah berat kan. Tajuk ni berat so saya tak boleh letak banyak-banyak. Saya takut korang tepu. Dalam tajuk ni kita cerita pasal tumbuhan dan juga pertumbuhan tau. So pertumbuhan ada 2 jenis tau. Satu, kalau tisu meristem apex ni dia terlibat dalam pertumbuhan primer. Kalau meristem ni nanti, yang sisi dia terlibat dalam pertumbuhan sekunder. Tu je. So saya ingatkan lagi sekali, tisu tumbuhan ni relax je tau. Tisu tumbuhan tak macam manusia. Tisu tumbuhan ada 2 jenis je. Yang muda nama meristem, paling atas, paling bawah adalah apex. Apex terlibat dalam pertumbuhan primer. Kemudian yang sisi tu kita panggil dia adalah meristem sisi atau meristem lateral. Meristem lateral tu nanti kita belajar dia akan terlibat dalam pertumbuhan sekunder. So awak fokus yang ini je. Alright? So far sampai sini okey tak? Laju sangat tak? Sebab hari ni first day kelas bio. Okey, alhamdulillah. Sebab dia macam ni tau, tumbuhan. Bukan awak je. Hari tu tahun lepas saya ajar dengan budak-budak UPSI kan, walaupun dia ambil pertanian kan, Amal pun dah lah pening. Tapi basically, pening belajar bio tajuk tumbuhan ni is normal. Tak ada hal. Tapi saya tengok Amal hari tu jawab semua macam happy je. So saya rasa okey lah. So saya rasa macam, sebab tu saya nak budak-budak yang SPM batch pertama ni bagi wish kat awak. Saya tahu zaman diorang punya rasa, atau zaman kegelapan diorang masa trial, diorang masa periksa tak ready. So bila shooting cakap soalan SPM lebih senang daripada trial, saya dah rasa sejuk hati. And then saya tengok muka diorang, tak muka tak ready exam dengan muka ready exam. Muka pasrah dengan muka, memang pasrah dengan muka tawakal tu beza tau. Pasrah tu jenis yang terus give up tau. Dia tak ready apa. So yang muka Amal hari tu saya rasa dia orang muka ready dah jawab and then dia orang dah redha lah. Redha tu lain sikit lah setelah berusaha. So basically sebenarnya kalau dia orang boleh buat, korang pun boleh buat. Itulah point saya kan. Right. So kita tengok lagi sekali tau. Tisu tumbuhan tadi kita dah bagi tahu kita ada meristem, kita ada tisu kekal tau. So tisu kekal ni awak ingat tau. Ini banyak sikit nak hafal tau. Tisu kekal, awak ingat anak dara, Adam dan Hawa, Eve kalau bahasa Inggeris panggil, Eva. So,
Kalau tisu kekal, dia ada 3 jenis. Okay, kita ada tisu asas, kita ada tisu epidermis, dan satu lagi kita ada tisu vaskular. Now, tisu asas saya ingatkan sebagai pakcik saya kacak. Ataupun papa saya kacak pun boleh. Mana-mana lah yang korang suka. So, tisu asas ni, dia ada 3 jenis. Kita ada parenchyma, kita ada sclerenchyma, kita ada collenchyma. So, kita tengok dulu, saya ambil nota yang ini tau. Tisu asas dulu saya ambil tisu asas. Now, yang tisu asas ni, saya tengok kat sini kita ambil satu-satu. Tisu asas, macam mana korang nak tahu beza antara parenchyma, collenchyma dan sclerenchyma adalah awak tengok yang ni. Kalau dia ada vacuole yang besar, dinding dia nipis. You guys nampak? Dinding dia nipis. Dinding dia nipis. So, awak terus understood ini adalah parenchyma sebab dinding dia paling nipis. Dia adalah yang paling ringkas. Dah, fungsi dia memberi sokongan tapi dia bagi sokongan dekat tumbuhan yang herba je. Apakah itu tumbuhan herba? Tumbuhan herba tu tumbuhannya macam mana? Yang kecil-kecil. Ya, yang kecil-kecil yang tidak berkayu. So, parenchyma ni fungsi dia, dia membantu simpan kanji dan juga glukosa. Okay, kemudian collenchyma ni pula, collenchyma ni sebenarnya dia adalah tisu, kalau awak nampak kat sini tau. Sekejap. Yang ini diperbuat daripada lignin tau. Sekejap, saya ada baca tau untuk awak. Tak update lah saya. Yang ini diperbuat daripada pektin dan hemiselulosa. Parenchyma ni pula, salah satu contoh parenchyma yang telah dimodified adalah tisu mesofil. Nanti saya tunjuk. Now, kalaulah antara collenchyma dengan parenchyma dengan collenchyma, parenchyma ni dia lebih tebal dan lebih kuat sebab dia memberi sokongan. Tapi, kalau kita compare dengan sclerenchyma ini lagi kuat. Kenapa? Yang ini dia diperbuat, ini hemiselulosa, macam half kan. Yang ini memang diperbuat daripada selulosa. Dia adalah sel mati yang matang dan dinding paling tebal. So kalau ikut ketebalan dinding, yang paling nipis parenchyma. Kemudian kita ada collenchyma dan yang paling kuat sekali kita ada sclerenchyma. Nampak tak? So basically perbezaan kalau awak nak tengok, awak tengok daripada dinding sel. Kalau dinding sel paling tebal tadi kita panggil dia sebagai apa? Yes, sclerenchyma. Right, yang ini saya ada tambah, saya salah tambah. Saya tak tambah kat atas, saya tambah kat sini. Okay. Nah, contoh parenchyma paling glamour. Contohlah, bayangkanlah. Kalau dekat kelas UM, siapa paling glamour? Oh tak. Saya ambil kelas 5 UM. Kalau lah saya cakap 5 UM 2021, siapa yang paling korang kenal dalam 5 UM 2021? Siapa sini awak kenal? Shooting ni, tak apa, saya tahu. Kalau Faiz dia kenal siapa? Fairuz Sakinah kan? Dia kakak saya. Memanglah. Lah, Lukman. Oh, ni mesti game PUBG Nabil ni. Okay, now. Okay, katakanlah yang awak paling kenal adalah katakanlah Lukman ataupun kalau Ho Hao Yun mesti dia paling kenal shooting. So basically dalam tisu asas jenis parenchyma yang paling glamour adalah sel mesofil palisade. Okay, saya bagi awak satu tip. Kalau awak nampak je perkataan mesofil adalah sel daun. Yang letaknya di daun namanya adalah mesofil. Kalau dia kata palisade ni macam orang pergi sembahyang Jumaat yang rapatkan saf. Dia rapat. Okay. Kalau berspan, dia ada banyak rongga. Tapi kesimpulannya, awak nampak perkataan mesofil saja itu adalah tisu yang ada dekat daun. So, satu contoh tisu parenchyma paling glamour adalah sel mesofil. Sel mesofil ada 2 jenis bergantung kepada lokasi. Kalau dia duduk rapat-rapat, itu namanya palisade. Kalau dia duduk loose, itu namanya adalah berspan. Okay. Now, dekat sini dia diperbuat daripada
Saya rasa macam saya ada jumpa dia perbuat daripada lignin tau. Saya rasa tisu parenchyma ni terperbuat daripada lignin. Tumbuhan ni adalah satu tajuk yang sangat besar tau. So basically bukan awak je yang struggle. Saya pun struggle. Normally sebelum saya mengajar, saya akan baca dulu. Sekejap. Lignin sekejap. Oh tak adalah. Oh dia benda dia nipis sebab dia belum ada lignin. Okay, faham. So dinding dia ni nipis. Yang ini tisu parenchyma ni pula diperbuat daripada hemiselulosa dengan pektin. Tadi saya dah cakap. Sclerenchyma adalah yang paling kuat. Okay. Bila dia kuat dia akan jadi hollow. Hollow tu something yang berlehung. Dia kosong je. So dia adalah tisu mati. Oh yang ini ditebalkan oleh lignin. Kalau sini dia ada hemiselulosa. Asalkan ada lignin, dia adalah lebih kuat. Okay, so dia ada pada bahagian, biasanya kalau you guys boleh nampak, dia ada dekat bahagian batang pokok, korang boleh jumpa. Dia bahagian tumbuhan yang matang. Okay, right. So ini sudah. Okay, so kita dah tengok tisu asas, sekarang kita tengok epidermis. So basically, saya bagi tahu epidermis. Apakah itu tisu epidermis? Awak nampak apa perkataan epidermis? Epidermis ni saya nak bayangkan macam kalau kita dia adalah tisu kulit. Epidermis untuk tumbuhan basically di outer layer. So saya bagi awak satu tip, nama dia epidermis. Anything yang berkaitan dengan epidermis, kedudukannya adalah paling luar. So itu kita panggil epidermis. So di lapisan paling luar, kita tengok dekat sini. Dia ada dekat bahagian daun, dia ada bahagian akar dan bahagian daun dan akar. Nah, tapi kalau dekat daun, biasanya daun ini dia ada cuticle. Apakah itu cuticle? Tak best lah belajar ni dekat dalam online ni. Kalau saya dekat Mak Bayu dah lama saya lari keluar. Oh dia. Saya bagi tahu awak tahu saya punya soalan tahu. Yes, very good. How you? Dia ada wax. Okay, kalau dekat daun, normally daun ni dia ada cuticle. Tetapi dekat akar tak ada cuticle. So senang kata, tisu epidermis kita tengok pada lokasi. Kalau dekat daun, normally di daun, tisu epidermisnya bercuticle. Tetapi dekat akar, tisu epidermisnya tiada cuticle. Kenapa dekat daun mesti ada cuticle? Kenapa dekat akar mesti tak ada cuticle? Sebab akar dia nak serap air. Yeah, Serap hebat. air. Sebab, very good. Sebab dekat akar dia nak serap air. Kalau dekat daun pula, kenapa kat daun mesti ada cuticle? Elak kehilangan banyak air. Yeah! Untuk elakkan kehilangan banyak air. So basically bila daun tu ada cuticle, daun tu lambat layu. So kesimpulan nanti korang keluar rumah, korang tengok. Kalau daun tu cepat layu, awak tahu tumbuhan tu cuticle dia sikit. Kalau tumbuhan tu kalau dia panas, dia tetap daun dia tidak layu, so cuticle dia adalah lebih tebal. So awak nampak kat sini, cuticle adalah lapisan yang macam how Yun cakap, wax berlilin, dia kalis air. So therefore dia boleh mengurangkan kehilangan air dan menghalang serangan patogen. Dia macam keluar periksa hari tu je rasa. Now, kemudian sel epidermis ni tadi, yang sel epidermis kat parenchyma yang paling glamour tadi kita kata mesofil. Dan untuk epidermis kita ada dua yang paling glamour, yang paling famous lah, okay. Satu kita ada sel pengawal, satu lagi adalah sel akar. Sel pengawal ni fungsi dia apa? Dia mengawal bukaan stoma, dia macam pintu. Stoma adalah liang yang kontrol daripada stoma tu nak buka tutup, itu adalah kerja sel pengawal. Okay, right. So sel akar ni biasanya yang ini. Dia macam akar-akar sikit, dia adalah untuk menambahkan luas permukaan, untuk menyerap air dan juga garam mineral. So far sampai sini okey tak? Senang lah. Sebenarnya korang boleh baca sendiri. Tetapi saya tak sure korang nak baca ke tak. Okay, bila buat macam ni kan tak rasa stres. Bila seorang-seorang kan baru satu muka surat korang dah tidur kan. So kalau macam ni kita relax sikit kan. So, vaskular, tisu vaskular ni saya nak bayangkan dia kalau manusia kita ada sistem peredaran darah. Kalau tumbuhan dia ada tisu vaskular. So dia ada persamaan antara sistem peredaran darah dan juga tisu vaskular. Apakah persamaan itu? Kenapa saya ibaratkan
sistem peredaran darah sama macam tisu vaskular. Asal? Mengangkut nutrien. Yes, sebab dua-dua fungsi adalah mengangkut. Kalau sistem peredaran darah, kan kita ada sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen kan. So kalau awak nampak tisu vaskular, apa-apa vaskular dia mengangkut. Okey, mula-mula yang diangkut adalah xilem, fungsi xilem. Xilem dia angkut air. H2O. Lepas tu H2O ni akan diangkut, saya ambil sini tau. Saya ambil satu contoh sini lah paling kacang. H2O ada di sini. Okey. H2O ni akan diangkut oleh akar. Allah. Merah lah. Dia akan diangkut di akar. H2O ni dia akan diangkat pergi mana? Daun kot. Yeah, dia akan sampai ke daun. Bila sampai ke daun, air ni, okay, dia akan bertindak balas dengan karbon dioksida, H2O, dia akan menghasilkan glukosa dan juga katakanlah oksigen. Kemudian glukosa ni akan diangkut ke seluruh bahagian tumbuhan. Yang sini H2O ni diangkut melalui xilem. Kemudian glukosa ni pula dia diangkut oleh seluruh tumbuhan oleh tisu apa pula? Flower. Yeah, tisu phloem. So kesimpulannya kalau awak nampak kat sini apa-apa sahaja namanya vaskular, kerjanya adalah angkut. Cuma kalau xilem dia angkut air, kalau phloem dia angkut hasil fotosintesis. Nah, perbezaan dari segi struktur. Kalaulah struktur xilem ni biasanya dia adalah kosong. Mana xilem? Ni. Xilem ni sebenarnya terdiri daripada saloxilem dan juga trakib. Ni macam dah belajar Saloxilem dengan trakib ni dia mengangkut air. Cuma bezanya adalah dari segi bentuk. Kalau xilem ni lebar, tak sesuai jadi model. Kalau trakib ni nampak tak? Dia macam kurus, runcing. Right. So tapi fungsi dia dua-dua mengangkut air. Dan xilem ni biasanya kita kata dia adalah sebagai sel mati. Sebab dia langsung tak ada apa-apa. Dia kosong. Fungsi dia angkut air je. Right. Tapi kalaulah phloem, ni phloem. Phloem kita tak panggil dia sebagai tisu mati. Dia tisu hidup. Tapi hidup dia macam nyawa-nyawa ikan. Kenapa saya kata dia nyawa-nyawa ikan? Sebab dia cuma ada sitoplasma je. Itu je. Sebab tu kita kata kita tak boleh consider dia sebagai sel mati. Tapi kalau awak tengok sini, dia ada sitoplasma je. Kan fungsi dia untuk mengangkut hasil fotosintesis. Macam mana dia boleh dapat tenaga pula tu? Macam mana dia boleh dapat tenaga nak angkut hasil fotosintesis tu? Dia tu nak kena buat kerja. Izari masuk, better late than never. Macam mana phloem ni dia nak melakukan kerja sedangkan dia cuma tinggal sitoplasma je. Siapa boleh bagi dia tenaga kat dia? Ada bantuan serakan silap. Yeay! Sebab serakan ni adalah senang kata, serakan ni BFF tau. Serakan ni ada banyak mitokondria. Banyak mitokondria, banyak tenaga. Mitokondria atau mitokondrian tau. Banyak tenaga. So, mitokondria dia banyak, tenaga dia banyak. So, therefore, dia boleh bagi sedikit tenaga dia kepada phloem. So, tisu phloem ni, saya ingatkan, tisu phloem sebenarnya dia terdiri daripada tube tapis. Tube yang ini tau. Ni tube yang awak dapat dia macam ayak-ayak ni. Ini namanya adalah plat tapis. So, phloem ni sebenarnya terdiri daripada tube tapis dan plat tapis. Okay, dan satu lagi kita kata phloem ni dia adalah tisu mati. Kenapa? Dia tisu hidup, tak consider sebagai tisu mati. Sebab dia ada sitoplasma. Tetapi sitoplasma sahaja tak cukup untuk memastikan dia boleh buat kerja. Therefore, dia ada BFF dia yang paling baik sekali yang boleh provide dia tenaga, which is adalah serakan. Kenapa serakan ni baik? Sebab serakan ni kaya. Dia kaya dengan apa? Dia kaya dengan mitokondria. So, apa biasanya banyak mitokondria? Bila banyak mitokondria, dia banyaklah tenaga. Jadi, dia bolehlah derma kan sedikit tenaga dia kepada tube tapis untuk menjalankan kerja. So, dalam kes ni sebenarnya,
Kesimpulannya, dalam tissue flower, yang berfungsi membuat kerja sebenarnya adalah tube tapis dan juga plat tapis. So far sampai sini okey tak? Dia hari ni macam banyak sangat term baru. Perasan tak? Saya takut ada yang dah tergolek-golek. Dah lah kelas pukul 8 kan? Benda cikgu cerita ni. Okey tak? Okey cikgu. Okey. Jom. Habis bab 1.1 lajunya. Okey. Nyatakan satu contoh sel yang telah diubah suai daripada sel epidermis. Apakah sel epidermis yang paling glamour sekali tadi? Apakah sel epidermis yang paling glamour sekali? Dia dalam kelas mesti ada yang paling glamour. Kalau kelas 4UM, siapa yang paling glamour? Korang sebut nama siapa, semua orang kenal. Siapa paling glamour dalam 4UM? Pak Isakimi. So sama juga dengan sel epidermis. Sel epidermis ni siapa yang paling glamour tadi? Sel epidermis ada yang paling luar sini. Yang dekat daun. Yang mengawal pembukaan stoma. Apakah nama sel epidermis tu? Sel pengawal. Oh, thank you Mas Cing. Thank you. Sel pengawal. Kalau yang letak dekat akar ni, yang ada halus-halus kecil? Sel akar. Yes, sel akar. Right. So, sel pengawal dan sel rambut akar. Nah, terangkan perbezaan antara kolenkima, parenkima dan sklerenkima. Apa bezanya? Mana satu dinding yang paling nipis? Parenkima. Yes, yang ini dinding dia paling nipis kan? Dinding paling nipis. Kalau sini dinding dia diperbuat daripada apa? Dinding sel ni diperbuat daripada apa? Lignin. Dan Hemiselulosa. Hemiselulosa. Kalau sklerenkima, dinding sel? Paling tebal. Yes, paling tebal sebab diperbuat daripada Lignin. yeah, lignin. Okay, so dekat sini sel parenkima ada sel hidup yang paling ringkas. Belum mengalami pembezaan. Kemudian kalau tisu kolenkima adalah sel hidup yang telah watak. Kemudian dia kata kat sini sel yang fleksibel. Tapi kalau kat sini dia kata sel hidup adalah tisu mati yang telah watak. Ataupun awak boleh cakap dia adalah daripada segi dinding. Kalau dia tanya perbezaan, soalan dia tanya perbezaan terangkan perbezaan. Awak, kalaulah soalan dia tanya perbezaan, sorry saya sebut sikit lah. Perbezaan, basically awak bagi perbezaan daripada ciri yang sama. Macam yang atas ni pun diterima. Awak ingat, satu pasal bio, kalau korang buat latihan macam Aziz Cing buat latihan, how are you? Bio ni sebenarnya jawapannya dia ada lebih daripada tu. Dia bukan fix satu jawapan. Normally kalau dekat jawapan belakang dia bagi satu. Tapi kalau awak rasa jawapan awak betul, awak boleh tanya cikgu nak confirm. Sama macam yang ni kan, dia bagi jawapan itu je. Tetapi sebenarnya jawapan dia boleh lain daripada tu. Contoh, perbezaan yang kita cerita tadi adalah dari segi dinding. Kita kata parenkima dinding dia nipis. Kalau dindingnya adalah paling nipis yang paling asas. Kalau kolenkima dindingnya diperbuat daripada hemiselulosa. Kalau katakanlah sklerenkima dindingnya adalah yang paling tebal sebab diperbuat daripada lignin. Pun boleh juga. Okay, so dah tengok. Nerangkan bagaimana struktur xylem dapat diadaptasi dengan fungsi dia. Xylem dia adalah tisu apa? Hidup ke mati? mati. Yeay! Bila dia tisu mati, tak bayangkan macam ni tau. Bila dia tisu mati, dia kosong, dia hollow. Dia tak ada sitoplasma. Dia kosong, so dia mudah mengangkut air. So basically, ni jawapan ni semua nanti korang boleh tengok. Tengok sini kan. Tisu xylem adalah terbentuk daripada sel yang mati yang tidak mengandungi sitoplasma. So bila dia tidak mengandungi sitoplasma, dia adalah terdiri daripada xylem yang panjang dan berongga. Hollow tu berongga. Bila dia berongga, dia boleh mengangkut air dan garam mineral lebih mudah. So kesimpulannya, bagaimanakah struktur xylem dapat diadaptasi dengan fungsinya? Dia adalah sel mati. Oleh itu dia berongga. Bila dia berongga, dia dapat angkut H2O dan mineral lebih efisien.
Shen. Kalaulah soalan periksa keluar soalan perbezaan, cadangan saya, soalan perbezaan awak buat dia dalam bentuk kotak. Tulis je tajuk pertama, atas ni tulis parenkima, kolenkima, sklerenkima. Tulis je macam tu. Lepas tu baru bagi perbezaan. So kalau dalam exam, awak boleh tulis dalam bentuk kotak tetapi make sure dia adalah ayat yang panjang. So ini adalah contoh jawapan dia. So ni dinding paling nipis, dinding paling tebal, lebih tebal. Sklerenkima adalah yang paling tebal antara semua tisu. Dari yang sini, tisu parenkima terlibat dalam fotosintesis, menyimpan kanji dan juga gula. Kolenkima memberi sokongan mekanikal dan juga keajalan. Sklerenkima memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tubuhan yang watak. Alright. So kesimpulannya, tadi kita belajar. Awak tengok pool kat tepi tu dulu. Relax je dulu kejap. Sekejap. Korang cari ada 3 benda tau yang macam Squid Game tu. Yang ada square, yang ada triangle tu, yang ada circle. Korang tengok dia punya pool kat situ. Yang saya launch pertama. Apakah nama tisu yang aktif membahagi secara typo? Mitosis. Soalan kedua. Sel pengawal dan sel akar rambut merupakan salah satu contoh tisu apa? Okay, launch. Launch kan? Kena launch kan? Okay. Kemudian, antara contoh tisu asas berikut, yang manakah yang punya dinding paling nipis? Soalan nombor 3. Apakah nama tisu meristem yang terlibat di hujung pucuk? Di hujung pucuk dan juga akar. Jawapannya ada meristem apex atau lateral. So pilih mana satu jawapannya. Launch. Alright, so saya bagi awak 5 soalan pool kat tepi tu. Cuba jawab. Kita tengok pool dia. Tapi saya tak boleh tunjuk pool, nanti kan awak tengok ramai orang yang jawab. So korang semua tekan yang itu. Okay, lagi sekali tau. You guys tengok kat tepi tu. Sekejap. Saya cuba share. Share your entire screen ke? Sekejap Sekejap. Mana Mariana nak pergi ni? Stop. Sekejap. Share now. Korang cuba tengok soalan dia kat tepi. Ni kan. Share. Soalan ni. Cuba jawab. Dah 17 yang jawab. Alright. Okay, nampak tak kat tepi tu? Semua orang nampak kot. Semua orang. Ada 19 yang dah jawab soalan. Cuba tengok Pertama, dia ada 5 soalan ni. Apakah nama tisu yang aktif ni? Cuba jawab yang kat situ. Baru 19 orang jawab. Alhamdulillah, ya Allah, korang ada 40. Very good. Tahniah korang. Senior macam ni lah senior. Okay, azam tahun baru. 2 minggu je PDPR. So basically, thank you so much. Azam tahun baru, korang join the class. So, good for you. Tengok kita tengok jawapan ni sama-sama tau. Okay, semua orang dah jawab. Full, aktif. Pertama tau. Okay, soalan dia pertama. Sekejap. Tak nampak. Sekejap. Saya nak share screen. Start broadcast. Sekejap sabar Dan apa ni? Saya ambil ni. Okay, jom kita tengok pool sama-sama tau. Nah, soalan dia pertama. Apakah nama tisu yang aktif membahagi secara mitosis? Okey, namanya adalah tisu meristem. So, berapa orang jawab betul? 26 jawab betul. Tahniah. Daripada 40, 26 yang vote. Tahniah. Dan sel pengawal dan sel rakan rambut merupakan contoh tisu. Okey. Yang betul ada 1. Of course lah paling ramai kan. Which is contoh tisu epidermis. Contoh tisu asas. Apakah contoh tisu asas sebenarnya? Tisu asas ni contoh tisu asas tadi apa? Saya kata pakcik saya kacak kan. Okay. So kita ada parenkima, sklerenkima dan juga kolenkima. Okay, now. Kemudian soalan nombor 3. Antara contoh tisu asas berikut yang manakah mempunyai dinding paling nipis? Parenkima. Yang paling kalau nipis parenkima, yang paling tebal? Yes, sklerenkima. So yang ini yang paling soft, yang ini yang paling keras, yang kolenkima ni tengah-tengah. Okay. Kemudian kita tengok kat sini. Next question.
Apakah nama tisu meristem yang terdapat di hujung pucuk dan akar? Jawapannya adalah meristem apex. Awak ingat apex ni actually dia adalah English words. Kalau lah apa-apa yang merujuk kepada apex, apex something on the tips. The location is something dekat tips tu hujung. Tu apex. Tetapi apex dalam tumbuhan tisu meristem apex ada dua. Hujung tumbuhan ada dua. Sama ada hujung itu berada di pucuk ataupun hujung itu berada di akar. Kalau lateral kita panggil dia adalah sebagai sisi. Contoh macam saya, bayangkan saya adalah pokok. Saya tak boleh lagi menjalani pertumbuhan meristem apex. Maksud saya tak boleh tinggi dah. Okay. So, saya hanya boleh melebar. Maksud saya punya proses sel meristem saya, dia hanya boleh mengalami pertumbuhan di sisi. Apa-apa meristem? Meristem adalah tisu muda. Tisu muda mengalami mitosis. Kalau kita kata meristem apex, mitosis itu berlaku di hujung. Sama ada hujung pucuk atau hujung akar. Kalau meristem lateral pun sama, dia mengalami mitosis, tetapi mitosis itu berlaku di sisi. Dia makin melebar. Okay. So, apa-apa meristem, dia melibatkan proses mitosis. Cuma kalau mitosis itu berlaku di apex, dia menyebabkan sel itu tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan ke atas. Kalau mitosis itu berlaku di meristem lateral, pertumbuhan itu akan berlaku di sisi. Sedang kata, dia akan melebar. Macam saya boleh gemuk. Maksudnya, saya mengalami pertumbuhan meristem lateral, sisi. Tapi saya tak boleh tinggi. Apex saya dah habis, saya tak boleh. So itu kita kata dia adalah sebagai tisu meristem. So, itu sahaja. Now, tadi saya cakap pasal tisu meristem kan. So, saya minta maaf tau. Saya nak bagi tahu awak. Saya habiskan sikit je lagi. Buka sekolah, saya tak ada seminggu tau. Saya pergi bertugas demi negara. Sebab tu saya tak boleh nak what do you call tak boleh nak buang masa. Saya ajar juga tau. Now, tadi so far sampai sini okey tak? Okay. Yeah, korang tahan tau sebab saya tahu tumbuhan ni dia memang, tapi kita kena berlaku adil kepada tumbuhan. Mentang-mentanglah tumbuhan itu tidak bercakap kan. Kita sebagai manusia, kita kenalah belajar pasal tumbuhan. Okay, now dalam tisu meristem, tadi kita dah cakap kan, tisu meristem ada dua jenis. Apex dan juga lateral. Dalam tajuk 1.2 ni, kita nak lebih fokus dulu. Saya nak fokus pada yang ini je dulu. Dalam meristem apex ni, kita cerita pasal pertumbuhan. Pertumbuhan ada dua jenis tau. Satu kita panggil dia pertumbuhan primer. Satu lagi nama pertumbuhan adalah pertumbuhan sekunder. So, hari ni dulu kita nak cerita pasal pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ni, korang pernah tanam buat eksperimen yang kacang hijau jadi toge tu tak? Sekolah rendah tak pernah buat Pernah cikgu. Nah kan? So yang itu dia sebenarnya dia melibatkan pertumbuhan primer. Dan pertumbuhan primer biasanya dia melibatkan meristem apex je. So kalau kita kata meristem apex, dia melibatkan proses pertumbuhan primer. Kalau lah lateral, dia melibatkan pertumbuhan sekunder. Tapi kalau lah orang tanya, apakah persamaan antara meristem apex dan lateral? Persamaannya, dua-dua menjalani proses mitosis. Awak ingat, dalam pertumbuhan, mitosis ni penting. Mitosis adalah satu proses untuk menambahkan pelebaran. Bilangan sel itu nak bertambah. Okay? Tetapi kita nak cakap, kalau untuk meristem apex, dia punya pertumbuhan jenis primer. Kalaulah meristem lateral, dia adalah pertumbuhan sekunder. So kita nak cerita yang primer dulu, yang first dulu. Yang first adalah pertumbuhan primer.
nak cerita primer. Okay, now. So, ini adalah pertumbuhan anak benih. So, saya ulang lagi soalan saya. Kalau pertumbuhan primer, pertumbuhan anak benih ni, dia melibatkan pertumbuhan primer atau sekunder? Primer. Alright, dia melibatkan primer. Kalau pokok balak tu besar-besar tu, Sekunder. sekunder. Boleh faham tak? So, kalau dia dah jadi tumbuhan berkayu, of course dia dah melibatkan sekunder. Kalau dia macam toge, macam tu je kan, itu hanya melibatkan pertumbuhan primer. Okay, so far boleh tak? Sampai sini boleh faham tak? Okay, right. So, kita nak cerita pasal pertumbuhan primer je dulu. Now, pertumbuhan primer ni boleh dibahagi kepada 3 zon tau. Zon pembahagian, zon pemanjangan dan juga zon pembezaan. Kalau pembahagian, dia punya proses sini dia melibatkan bilangan sel bertambah. Kalau pemanjangan, dia memanjang. Kalau pembezaan, dia dah menjadi tisu kekal. Okay, jom kita tengok slow-slow Alright. Saya ambil satu contoh paling mudah sekali. Now, saya ambil sini tau. Ini dalam buku teks awal. Ini adalah meristem apex bahagian pucuk. Dekat pucuk ada satu bahagian daun, kita panggil dia sebagai primordium daun. Dekat sini berlakunya apa? Dekat sini berlakunya pembahagian sel. Di sini kalau korang perasan, dia punya bilangan sel itu akan bertambah. Kemudian bila pembahagian sel telah berlaku, zon yang kedua berlaku adalah zon pemanjangan. Okay, now saya terus nak cerita yang kat sini. Okay, this one ya. Okay, this one. Nah, okay. Dalam zon pembahagian, apa yang berlaku? Tengok saya ambil keyword dia je. Esok saya cerita lagi sekali, tapi saya bagi awak intro dulu. Esok ke Jumaat ada kelas bio. So basically terima kasih lah kepada yang buat jadual bio bagi 2 kali. So basically bolehlah cover untuk saya tak ada seminggu buka sekolah nanti. Now, dalam zon pembahagian, apa yang berlaku? Yang berlaku dalam proses itu adalah mitosis. Bila kita kata mitosis, bilangan sel itu bertambah. Okay. Lepas tu bila bilangan sel itu bertambah, ada sel-sel tu dia tolak masuk dalam zon pemanjangan. Nah, bila dekat zon pemanjangan, apakah satu fenomena yang penting berlaku? Yang berlaku adalah pemvekulan. Apakah yang berlaku dalam pemvekulan? Kita nak bayangkan macam ni tau. Mula-mula saya nak cerita macam ni tau. Ambil satu contoh kat sini tau. Dalam zon ni, kita nak cakap mula-mula bilangan sel bertambah. Semua sel sama tau. Macam ni, bertambah. So, bila dia dah bertambah, kemudian ada sel tu bila bilangan sel tu bertambah, ada yang ditolak masuk dalam zon pemanjangan. Tolak masuk sini. Dalam zon pemanjangan, awak ingat dalam zon pembahagian sel, dekat sini, semua sel ini, dia sama je bentuk dia. Dia ada vakuol tetapi vakuol dia kecil. Dalam zon pemanjangan, ada satu proses yang penting namanya pemvakuolan. Dalam pemvakuolan ni buat apa? Sitoplasma yang kecil ni akan jadi sitoplasma yang besar. Sitoplasma pula. Vakuol dia akan jadi vakuol besar. Sebab tu kita nama dia adalah sebagai pemvakuolan. So far sampai sini okey tak? Pembahagian sel dia melibatkan bilangan sel bertambah. Alright bilangan sel bertambah. Dia susah sikit lah Bil sebab tak nampak muka. Lepas tu bila bilangan sel tu bertambah dia akan tolak pergi ke zon pemanjangan. Dalam zon pemanjangan pemvakuolan berlaku. Apa pemvakuolan tu buat? Vakuol-vakuol kecil tu dia akan combine jadi vakuol yang besar. So dia akan jadi panjang. Macam nak bayangkan dulu kan budak lelaki. Perasan tak masa korang tingkatan 1? Semua katik-katik je rendang-rendang. Masuk form 4, form 5. Semua dah jadi tinggi-tinggi. So macam dah berlakunya pemanjangan. So itu adalah pemvakuolan. Lepas tu bila korang masuk katakanlah umur dah 17 tahun sekarang. Tiba-tiba dah glow up. Dah nampak beza. Faham tak? So sama juga dalam tumbuhan ni kan. So kita nak bayangkan. Bila dalam zon pembezaan ni pula. Dia dah macam dah glow up tau. Dia dah beza. Okay. So basically dekat sini dalam zon pemanjangan ni tadi dia punya size tadi dia dah memanjangkan. Sekarang dia dah membeza menjadi tisu kekal. Ada yang jadi xylem, salah eja. Ada yang jadi phloem.
So nampak tak kat sini? Kesimpulannya, saya nak ulang. Kita hari ni kita cerita adalah mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan ada dua jenis. Satu adalah pertumbuhan primer, satu adalah pertumbuhan sekunder. Tadi kita cerita adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ni berlaku masa proses selepas proses percambahan. Dalam pertumbuhan primer, dia melibatkan tiga proses iaitu zon pembahagian. Lepas tu zon apa? Zon pemanjangan. Dan satu lagi adalah zon, Pembezaan. yes, zon pembezaan. Saya buat macam ni, pembezaan. Pertumbuhan primer ini berlaku kat mana? Dekat meristem apex ataupun meristem lateral. Yes, dia berlaku dekat meristem apex. Dan satu lagi, logiknya lah kita cerita. Apakah kepentingan primer ni? Kenapalah pertumbuhan primer ni perlu berlaku? Kenapalah pucuk ni kena tumbuh ke atas, akar ni kena tumbuh ke bawah? Yes, kalau dekat atas, dia nak dapatkan untuk mendapatkan cahaya. Kalau akar pula, kenapa dia tumbuh ke bawah? Dari air. Yes, sebab dia nak dapat air. So kesimpulannya, macam mana pucuk boleh tumbuh ke atas, macam mana akar boleh tumbuh dia ke bawah adalah disebabkan oleh pertumbuhan primer. So far sampai sini okey tak? Okey, so ada satu soalan je, lepas tu kita dah habis dah. Alright, so Alhamdulillah. Sekejap, saya ada satu lagi soalan je. Sekejap Sekejap. Okey. Apa tadi? Oh, sekejap. Ada satu soalan saya launch. Alamak, saya launch satu je ke? Oh, okey. Ada lagi satu soalan saya launch. So, cuba awak tengok dekat dalam bahagian pool tu. Ada soalan. Satu soalan tu saya tanya macam ni tau. Zon pertumbuhan terbahagi kepada 3. Pertumbuhan primer saya terbahagi pada 3. Di zon. Apakah yang berlaku di zon pembezaan? Pertama, jawapannya membahagi secara mitosis ke? Berbeza bentuk tisu kekal ke? Ataupun vakuolar berlaku? Which one? Teka. Kemudian, tadi kan daripada kita belajar tu tadi dah dekat 1 jam. Apakah refleksi awak hari ni? Berapakah yang awak faham? Tahap kefahaman awak. Refleksi hari ini, tahap kefahaman anda pada hari ini, berapa orang yang boleh kata awak faham 100 hingga 90%, berapa yang faham antara 89 hingga 79, berapa yang faham antara 60 hingga 59, berapa yang faham antara 40 hingga 30 dan berapa yang faham antara 20 hingga 0. Weh, jangan weh. Jangan tekan 20 hingga 0 kejam. Awak ingat saya berjanji? So, cuba jawab dulu. So, latihan kita hari ini adalah praktis formatif 1.1. This one. Okay. Ini latihan pada 23 hari bulan 3. Latihannya adalah ini saja. Saya tak nak buat banyak-banyak. Saya takutlah. Saya kalau banyak-banyak awak tak buat nanti saya broken tau. Nanti kalau saya broken, saya takut saya broken lama kan. Mood saya pergi ke laut. Bila mood pergi laut, saya ajar tak best lah. Tak nak lah. Saya bagi sikit-sikit je. Semalam lagi saya tak bagi homework. Budak-budak tengah tempat biar betul. Tengah semangat. Korang entahlah. Hati saya biar betul pula ni kan. Saya tak bagi homework dia orang buat. Dia orang buat latihan. Bagusnya. So hopefully dia orang punya tahap kerajinan forever lah kan. Cikgu, boleh sangat Hayun. Saya adalah orang yang tidak suka membazir. Kita tak nak kan tebang banyak pokok kan. So gunalah buku yang ada. Right, so basically apa buku yang ada. Lepas tu dia orang bertanya berapa banyak buku. Korang buku lain, kelas subjek lain memang banyak pakai buku Saya cakap bio pakai satu je lah. Banyak juga banyak. Ya, BM kot banyak. Saya rasa BM banyak kot. BM korang ada penulisan, korang ada pemahaman. Logik lah banyak kan. Bio tak adalah. Bio kita banyak buat amali kan. Mana yang kita boleh simpelkan, kita simpelkan. Kita bagilah subjek lain kan. Setiap subjek tu dia punya tahap what do we call tahap. Awak kena ingat tau, setiap subjek ni lain-lain. Cara dinilai kan. So basically tak sama lah. Nah, so kesimpulan kelas kita pada hari ini. Terima kasih for the join. Terima kasih join the class. Alhamdulillah. Senior hari ni sangat bersemangat.
yang masuk dekat 41 orang. So 40 orang. So alhamdulillah. Yang tak masuk tu saya assume adalah disebabkan line tak bagus. Macam Adam cakap Adam line tak bagus So basically tak apa, macam biasa. Saya bagi awak recording, nanti boleh tengok recording balik. So kesimpulan, okay, untuk pool nombor 5. Saya sorry saya tak sempat betul nak buat soalan macam quiz ke, yang quizzes ke, yang seronok-seronok macam racing tu kan. Tak apalah, nanti cikgu lain buatkan untuk awak. So untuk bio kita buat relax je macam ni kan. Tahu. Soalan nombor pool ke-5. Saya sorry tadi saya pun type tadi sebelum masuk kelas, masuk awal 10 minit sebab saya nak type benda ni lah. Itu pun salah eja banyak. Zon pertumbuhan terbahagi kepada 3. Apakah yang berlaku di zon pembezaan? Jawapannya yang paling betul adalah membeza dan membentuk tisu kekal. Membahagi secara mitosis ni dia berlaku dekat zon apa ni? Apakah nama zon yang membahagi secara mitosis ni? Zon Bahagian sel. Zon pembahagian sel. Kalau pembaikulan berlaku ni zon apa? Pemanjangan. Yes, very good. Zon pemanjangan. So basically alhamdulillah refleksi kelas kita pada hari ini adalah, okay, tengok tik-tik dulu. So hari ni kita dah belajar dalam buku teks awak sampai buku surat 8 dah settle. Esok yang paling mencabar, hari Khamis Jumaat yang paling mencabar. Kalau you guys sempat korang baca pasal pertumbuhan skuter. Pertumbuhan skuter tu adalah satu tajuk yang saya kena belajar dulu. Kalau saya tak belajar, nanti saya ajar sakut-sakut. So tajuk dia memang quite challenging. Nanti saya bagi tahu awak dalam buku teks awak ada sikit kesilapan, typo. Ingatkan saya tahu buku surat 12 tu sebenarnya salah sikit. So ada, tapi buku teks tingkatan 5 tak salah banyak sangat macam tingkatan 4. Tingkatan 4 lagi banyak. Tingkatan 5 ada satu dia saya perasan. Alright. So kesimpulannya hari ini tadi kita belajar mengenai apa? Hari ini kita belajar pasal apa? Tadi kita belajar pasal apa? Sebab tadi kan yang Tisu. yes, so kesimpulannya hari ini bio kita belajar mengenai apa? Kita belajar mengenai organisasi tisu. Berapa jenis tisu yang kita belajar untuk tumbuhan? Tumbuhan ni kacang je. Tumbuhan ni ada berapa jenis tisu je? 2. Yay! Tumbuhan ada 2 jenis tisu sahaja. Pertama yang paling muda sekali kita kenali sebagai tisu. Minister. Ya, tisu meristem adalah tisu muda. Daripada tisu muda nanti dia akan jadi tisu kekal. Nah, dalam tisu muda ni yang paling hujung sekali kita kenali sebagai apa? Tisu meristem. Yes, meristem apex. Yang tepi Lateral. lateral. Tadi yang bahasa pertumbuhan ada 2 jenis kan, pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Okey, pertumbuhan primer ini berlaku kat mana? Dekat meristem apex ataupun lateral? Apex. Yes. So sini berlakunya pertumbuhan primer. So besok kita akan belajar pertumbuhan sekunder. So teka, pertumbuhan sekunder pula berlaku kat mana? Yeah, dia akan berlaku dekat lateral. Okay, so isi dia adalah sekunder. So kita nak belajar pasal esok sekunder. Kita nak cerita esok nak belajar pasal meristem lateral. So tisu kekal ni kita ada 3 jenis. Kita ingat tadi adalah IVA kan? IVA. So IVA kita ada epidermis. Apakah epidermis paling glamour tadi kita kata? Sel pengawal. Sel pengawal dan satu lagi sel akar. Sel asas kita ada 3 jenis. Pakcik saya kacak. Yang paling antara tisu tisu asas yang parenchyma, sclerenchyma dan collenchyma, mana satukah yang paling kuat sekali? Sclerenchyma. Tisu vascular ada 2 orang kembar yang macam Afwan dengan Aiman kat mana-mana berdua saja. So tisu vascular ni terdiri daripada mana satukah yang mengangkut hasil fotosintesis? Phloem. Phloem mengangkut hasil fotosintesis. Tahniah senior. Korang ingat tau, korang dah jadi senior tau. Saya dah cakap dengan budak-budak tingkatan
5/2021 saya nak move on. Saya kata masa lepas bio tu saya kata saya memang nak move on. Sebab saya kata budak SPM 2022 ni terabai. Saya memang tak marah, tak apa lagi kan. Saya tak smash lagi korang kan sebab saya fokus satu-satu, saya fokus kat diorang. So bila diorang dah lepas SPM baru saya fokus kat awak lah. So korang ready lah. So ready, korang mental kena kuat tau. Nangis tu biasa. Nangis biasa, frust tu biasa. Okay, basically kalau korang nangis ke, korang frust ke, korang tension ke, tension lah. Tapi jangan tension lama-lama. Lepas tu korang kena move on. Kena move on. Okay, kena cari jalan nak settle the problem. Jangan dekat situ lama-lama. So basically sebenarnya korang kena cari semangat. Sebab tu saya minta tolong senior. Buatlah video-video tu. Untuk macam Ho Hao Yun, macam Mazi Ching, macam Jamin ke, ada some of your friends yang memang motivasi belajar tu tinggi. Faham tak maksud saya? Macam shooting. Shooting tak payah kata-kata. Semangat dia memang dah boleh pergi. Dia punya motivasi tu adalah sangat tinggi. Tapi for those yang macam masih lagi terperangkap dalam kelas sains, yang masih lagi terasa macam aku ni sebenarnya adalah mangsa kepada keadaan duduk di aliran sains kan. So basically yang masih lagi begitu, sebab tu saya minta tolong senior buat video. Maybe dia tak dapat touch lah hati awak, tapi mungkin ada seorang, dua yang tengok video tu rasa macam ya aku boleh buat Itulah point saya buat video tu. Rasa korang tengok video tu okey tak? Sebab nanti lepas tu korang pula buat video macam tu. Korang nak siapa buat video? Saya minta shooting, tapi shooting pemalu lah. Dia video shooting, dia malu sikit lah nak buat video. Shooting tu nanti dululah. Dia nak bagi habiskan admans. Biasanya macam shooting ni dia ada dia punya, dia cakap bila perlu. So basically susah sikit lah nak dapat video daripada dia. Dia boleh buat tapi dia lambat sikit lah. Korang nak siapa buat video? Saya tunggu Adlin. Saya tengah tunggu Adlin, Syaz, Farah. Adlin, Syaz, Farah cakap lepas admans. Esok diorang ada buat admans. So doakanlah sini awak. Admans diorang tidak berlaku kejam sebab maths hari tu diorang kata soalan yang paling gila adalah maths. Kimia pun diorang kata kimia, tapi itulah kimia dia cakap senang. Kimia kalau korang dengar cakap cikgu korang buat latihan buku nilam, buat soalan trial negeri-negeri, sebenarnya dia tak jauh mana lah. Tapi dia kata ada jugalah soalan yang susah sikit lah untuk kimia. Adam cakap dia broken juga tengok dengan kimia tu kan. Dia cuba sayang kimia tapi kimia macam tu kat dia kan. Tapi dia dah cubalah kan. Siapa lagi So far itu je lah. So any question? Ada apa-apa masalah? Saya lepaskan awal sikit lah. Bagi korang bertenang. Bagi korang makan. Saya tak nak banyak-banyak lah. Saya rasa dah banyak dah ni hari ni kan. So do you have any question? Oh, cikgu boleh form 4 ni dah. Tak ada kan? So kalau tak ada, kita habis kelas kat sini dan terima kasih sebab saya nampak lah korang ada semangat join kelas. Alhamdulillah, saya rasa budak UPSI pun terima kasih, terharu saya sebab yang masuk kelas ni ada dekat 40 orang ni bagi saya. Bagi saya ni kelas, macam mana nak, sabar. Saya tengah nak ambil gambar, jap. Sebab hari ni saya rasa bangga korang ramai betul masuk ni kan. Alhamdulillah. Bukan senang tau. Daripada dulu kita yang masuk kelas 20 lebih, hari ni 40 tau. So saya kena ambil gambar lah kan. Saya minta belanja muka, mesti ramai yang tak mandi lagi ni kan. Afwan, dah mandi belum Afwan? Afwan! Kalau mandi pun tak nak. Stop sharing. Dah tau, saya nak ambil gambar ramai. Okay. Alright, so ini kena buat record weh. Ingat senang kelas ni dapat ramai. Okay, thank you. Alright. So Alhamdulillah, so itu sahaja. Terima kasih semua. Kita boleh tangguhkan kelas kita sambung hari Jumaat insyaAllah. So itu sahaja. Bertahanlah senior-senior tingkatan 5. Ingat korang dah tingkatan 5 memang tajuk macam basket. Tapi tak mustahil kita boleh buat. Alright, so bye everybody. Okay, jumpa hari Jumaat. Okay, terima kasih semua. Bye. Cikgu. Bye cikgu. Cikgu. Thank you Leng Loy. Thank you Kembar. Terima kasih Amirul Hazli. Thank you semua. Bye. Thank you Mazri Adia. Terima kasih Ahmad Zakwan. Thank you Aina. Thank you Adib. Thank you Hazika. Thank you semua. Kembar. Bye.
Thank you, Hazika. Bye. Bye, everybody. Bye. Stop recording.